Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala atas segala karuniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah nikmat Allah Ta'ala bagi kita cukup banyak sekali nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali karuniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Yang kalau kita nak mengenang pun tak boleh terkenang berapa banyak nikmat Allah Ta'ala. Apatah lagi nak kira, apatah lagi untuk nak mensyukurinya. Kita minta ampun dari Allah Ta'ala atas segala kecuaian dan kelalaian kita. Kita minta ampun pada Allah Ta'ala atas segala kecerobohan kita. Allah tu maha besar, Allah tu maha agung, Allah tu maha suci, Allah Ta'ala tu maha mulia. Allah Ta'ala tu diperibadatkan dengan sesuci-sucinya, dengan sebersih-bersihnya. Dan demikianlah dilakukan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat-taat yang besar-besar. Pada malaikat taat pada Allah Ta'ala, sujud sama Allah Ta'ala tak putus. Pada Nabi dan Rasul begitu juga, bahkan lebih lagi orang-orang salihin, begitu. Itu pun mereka dah ibadat besar, ibadat banyak pun mereka takut pada Allah Ta'ala, gementar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kan pula kita, dosa kita banyak, suruh Allah Ta'ala kita tinggal, kita buat pun ala kadar, tegah Allah Ta'ala masih kita ceroboh, ya. Kemudian kita beramal hanya sedikit dan rosak pulanya. Mana tak kita wajib cemas, mana tak wajib kita bimbang, mana tak wajib kita malu dengan Allah Ta'ala. Setiap kali apabila kita sebut yang nama Allah, kita rasa dia besar. Setiap kali kita sebut nama Allah, dia yang mentadbir. Setiap kali sebut nama Allah, dia yang mencipta. Setiap kali sebut nama Allah, kita malu, kita persembahkan kepadanya dengan ibadat yang hanya, senang cakap, ibadat tak senonoh lah yang buatan kita tu, ya. Malu sekali Allah, hanya tertunduk depan dia, harap dia terima. Hanya tertunduk depan dia, harap segala kekurangan kita Allah Ta'ala terima seadanya. Allah Ta'ala tampung kekurangan kita, ya Allah. Malu kami, ya Allah. Takut kami padamu, ya Allah. Kau maha besar, ya Allah. Kami tidak patuh padamu, ya Allah. Kami derhaka padamu, ya Allah. Kami buat macam-macam, ya Allah, dalam kerajaanmu, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Bantu kami taat, ya Allah. Ampunkan kami semata-mata dengan karuniamu, ya Allah. Berikan kami husnul khatimah pada hari kami menghadap padamu, ya Karim. Alhamdulillah, sambung baca kitab kita sampai muka surat 360 90. Masih kita bincangkan pada tajuk ini hal yang haram, syubhah dan baik, ya. Tajuk besarnya masih kita membincangkan dalam tajuk kecilnya, iaitu masih bincang tajuk ini, ya. Baik, sampai 390 bimbang terhadap syubhah, ya. Takut, ya, kena takut, ya. Jangan berani, ya. Sebab itu, ya, kita kena cari yang halal punya halal seberapa daya. Kemudian lepas daripada itu pun janganlah makan banyak sangat. Jadi kalau ada benda yang kita dah nilai dan teliti pun ada cederanya, pun tak banyak sangat masuk dalam perut kita. Itu dia punya fungsi kurang makan. Dia punya cari yang halal. Kalau cari yang haram, Allah cari yang benda haram masuk dalam perut, jadi ketulan api neraka. Jadi ketulan api neraka, ya Allah. Maka kita cari yang halal. Dah cari yang halal, kena warakkan lagi sikit. Syariat. Apa yang halal, halal. Tak boleh kita nak bilangkan dia haram. Tetapi di situ tak bermakna mentang-mentang dia halal segalanya kita boleh makan begitu saja. Kena tambahkan warak. Warak tu apa? Lebih halus penelitian kita. Beza warak dengan was-was ialah apa? Kalau was-was kita mendowngradekan, merendahkan sesuatu itu. Tetapi kalau nama warak, kita bukan merendahkan sesuatu itu, tapi kita meninggikan pemilihan kita. Benda ini umpamanya lah, ada cap halal, ada semua. Kalau yang was-was mengatakan, mana ini tak betul ni, macam apa sembelih, entah apa macam mana, tu was-was. Sedangkan benda itu ada didasahkan halalnya, ya. Yang warak pulanya, yang warak dia tak ada bilang benda ni tak bagus, tapi dia bilang
aku nak cari yang lebih selamat lagi. Iaitu apa? Tidak aku makan kecuali yang aku yakin aku tahu kedai ini jual pembekal, ambil yang sembelihnya pakcik kampung sekian. Yang ada bahkan aku sendiri yang sembelih. Tapi tak sampai wajib, tetapi dia punya pemilihan begitu. Dan itu pun makan ayamnya satu hari sampai 3 ekor. Tidak, 2-3 minggu tak sekali, makan sedikit. Kerana apa? Takut. Bukan takut apa? Takut lebih. Orang ini selamat. Selamat je. Elak daripada yang syubhah. Jaga. Jangan sampai terjatuh pada yang haram. Yang halal nyata, yang haram nyata. Yang syubhah ni yang antara keduanya. Kawasan larangan, raja besar. Allah Nabi contohkan. Kalau kita bawa gembala kambing kita selalu pada di kawasan larangan, pasti termasuk hampir dengan kawasan larangan, pasti termasuk dalam larangan. Jadi sangat-sangat jauhkan daripada diri kita daripada apa yang syubhah. Syubhah ni apa tahu? Grey area. Tak clear ya. Kita takut je. Begitu. Jadi kita bimbang. Asal ada kita nampak ada kemungkinan di situ yang tidak halal ke apa, menimbulkan sedikit ragu kita tak boleh makan ya. Kalau kita bilang aku tak ragu, tetapi aku nak pilih yang terlebih baik. Sebab itu ni kalau pilihan saya tuan-tuannya selalu saya ulang ya. Saya kalau pergi KL, pergi Singapura semua, saya cari kedai makan. Kan kita kat sana kita tak masak ya, takkan kita nak masak ya. Tak senantiasa kita pergi makan majlis orang, kadang-kadang kita keluar beli belah makan kat luar. Saya suka cari restoran yang tak ada cap halal. Saya pastikan kalau restoran ada cap halal, tengok, lama ada cap halal saya tak masuk. Yang tak ada cap halal saya masuk. Tak ada cap halal saya masuk, alhamdulillah, bismillah, kita makan, sedap, kita makan, kenyang pun tak apa. Saya pastikan cari yang tak ada cap halal. Jadi yang ada cap halal saya tak masuk. Yang ada cap halal. Tetapi yang tak ada cap halal itu adalah pilihan yang terlebih baik. Kenapa? Yang tak ada cap halal apa tahu? Warung asam pedas Mak Isah. Perlu cap halal tak? Kan tak payah. Nasi kandar KM Mastan umpamanya lah ya, begitu. Itu perlu cap halal kan? Tak payah cap halal pasal akidahnya halal, masakannya semuanya halal belaka ya. Begitu ya. Jadi tak payah kita beli akak-akak jual apa-apa dekat luar semua tu. Jual nasi lemak bungkus kat luar, dekat apa yang tepi-tepi jalan tu semua tu. Ada perlu cap halal tak? Aku nampak akak tu, aku tahu dia halal, orang Islam. Dah saya tahan kita beli yang walau simple sekalipun, asal dia tak ada cap halal, tetapi halal beli makanan dia. Begitu ya. Nak lebih halus lagi, tengok orangnya lebih warak lagi ya. Lebih lagi kita beli. Siapa ajar ini? Surah Al-Kahfi. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Cuba kau tengok ada makanan yang terlebih baik, azka ta'aman, makanan yang terpaling suci. Di negeri dia ketika mereka masih baru lari, ada orang kufar, ada orang Islam, tapi orang takut bercampur aduk, takut begitu. Jadi itu satu prosedur nak makan tapau. Nak beli makanan dekat keluar, prosedurnya kena pastikan yang terlebih baik, azka ta'aman, makanan yang terpaling suci, yang terpaling baik, yang paling secure begitu ya. Jadi memang ini cerewet dah. Baca surah Al-Kahfi, apa prosedur surah Al-Quran ya. Nak beli makan luar pun, makan halalan tayyibah, kulu washrabu wala tusrifu, dah tentu ada. Tentang beli makan luar pun ada sebut. Ashabul Kahfi tu kan nak beli makan luar, dia kan tak masak dalam gua, dah bangun tidur punya dah 300 tahun, mana tak lapar. Allah itu. Tapi dia punya lapar tu lapar hari dia baru masuk punya lapar tu, bukan lapar 300 tahun dah tak boleh hidup pun. Maka nak cari yang terpaling baik punya makanan. Begitu ya. Itu terpaling baik punya makanan ya, supaya selamat. Kalau tidak nanti kau tak bagus ya. Bimbang terhadap syubhah ya. Jadi orang must be very selective. Must be very selective in food consumption, especially sebab kita makan jari darah daging kita, terus jari darah daging kita. Allah, takut ya, takut. Adapun perkara syubhah, maka dituntut sangat menjauhkan diri daripadanya. Malah ada kalanya hukumnya adalah wajib. Cuba perhatikan hadis berikut. Man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Subhanallah, clear Nabi cakap. Syubhatnya bendanya tak clear, tapi mengelakkannya tu clear ya. Artinya, barang siapa yang melihara dirinya daripada perkara-perkara syubhat itu, samalah seperti ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Betul? Orang kalau pelihara daripada syubhat, dia pelihara agamanya, selamat. Alhamdulillah, makanya secure semua itu. Agamanya apa? Termasuk sampai yaumil hisabnya.
Termasuk daging dia ni tidak sembarang makan yang haram. Termasuk suapan dia tu pun tidak yang haram, ya. Dia ada jaganya, ya, junjung. Ada sebuah hadis Nabi sebut, orang yang kalau makan sembrono, nanti ibadatnya pun sembrono. Betul. Kalau makannya tu apa saja pun makanlah. Ibadatnya muka tengok apa saja pun ibadatlah. Bermakna tahu ibadatnya tak teliti, tidak ibadat pilihan. Ibadat yang apa? Ibadat yang suka-suka je, sembarangan saja, begitu, ya. Baik. Jadi sudah memelihara dia, melindungi. Istabra'a li dinihi wa irdihi. Sudah lega, sudah lebar, sudah clear. Maknanya sudah clear perkara agamanya dan perkara kehormatannya. Sebab orang kalau ambil syubhat ni tak ada kehormatan tau. Betul tak, ya? Orang kalau tak kisah halal haram, syubhat tak syubhat, bukan hanya setakat ayam sembelih tak sembelih, ya. Segala apa semua, ada hormat tak? Tak hormat tau. Saya tolong awak, habis tak ada awak tolong saya. Ni projek besar, agak-agak bahagian saya berapa? Ada hormat tak orang itu? Kan jatuh air. Tak tahulah kalau ada. Ni kita tengok contoh dalam drama. Mungkin dalam real life tak ada semua orang baik-baik. Mungkin. Mungkin dalam kita tengok dalam drama kan begitu. Kalau dalam gitu, ada kita tengok dalam drama berlakon gitu, ada hormat tak orang itu? Malu tak dia dengan? Siapa lebih, kiranya lebih yang dihormati, yang dimuliakan? Dia yang diminta tolong ke orang yang minta tolong? Orang minta tolong kena orang kecil tau. Dia boleh sanggup minta pada orang yang kecil tu, tak malu tu namanya. Abang besar minta sama adik kecil. Kalau nak abang itu, kau kasih abang gula-gula. Oh, kan namanya bully tu kan. Ada maruah tak? Tak ada maruah. Tak ada maruah kalau sampai makan sana sini semua gitu. Allah, orang kalau orang yang very high class people, dia makan sembarang restoran tak? Tidak akan. Dia makan yang very good quality, selective one. Kalau just makan kat tepi-tepi jalan ke segala apa semua tu, bahasa kasarnya di bedalnya dia tu, orang ada maruah tak? Tak ada. Orang kalau jaga tak syubhah, tak ada maruah. Orang kalau syubhah tu tinggi maruahnya. Tapi dia ada maruahnya. Tak sembarangan benda boleh masuk dalam diri dia. Tak sembarangan benda boleh masuk dalam perut dia, ya. Baik. Arwah Habib Ali bin Jaafar, ya. Daripada setengah-setengah tempat dia tak nak makan apa pun. Khususnya benda-benda sembelihan daripada tempat itu. Ana tak mau. Ini dah sembelih berapa lama, dah beku berapa lama, tidak bagus. Tak bagus, tak nak makan. Hatta kita bawakan buah-buahan biskut pun tak mau. Muamalat negeri inti tak bagus. Tak nak. Tegak-tegak Habib Ali bilang, muamalat negeri inti tak bagus. Maka ana tak makan. Tak makan. Kalau kita nak, kita beli daripada tempat yang Habib Ali minat, kita beli daripada tempat yang Habib Ali minat di kawasan yang Habib Ali rasa selesa, baru makan. Walau sama-sama biskut, ini bawa dari separuh, ini bawa dari sini. Tak makan. Habib Ali, ya. Tak makan. Dia tak suka begitu, ya. Sangat-sangat warak tanpa makanannya. Begitu, ya. Iaitu daripada kata nista orang yang lain. Dan barang siapa yang tersungkur ke dalam perkara-perkara yang syubhat itu, akan terjerumus pula ke dalam perkara-perkara yang haram. Betul lah. Kalau dia dah ceroboh, pasti nanti yang haram pun dia jadi mudah saja dia masuki, mudah saja dia rangkul semua, dia ragut semua tu. Pasal apa? Dah terbiasa, ya. Dah terbiasa. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pegang, ya. Ini hadis jadi pegangan kita dalam segala hal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya dia boleh sebut da' ma yaribuka ataupun da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa meragukan kamu, ataupun tinggalkan apa yang diragui oleh kamu. Kalau ma yuribuka diragui oleh kamu, ya, majhul. Kepada apa yang tiada diragui oleh kamu, ataupun tiada yang diragui, tiada yang meragukan kamu. Itu dia punya maksudnya, ya. Tinggalkan apa yang meraguimu kepada apa yang tiada meraguimu, ya. Ambil, sudah. Mesti kena makan ke? Kita tak payah bertikai cap halalnya, tak payah komplain, tak payah selidik, tanya jaki ini betul tak betul. Tak payah. Tapi kita kena makan ke? Tak kena makan kan? Wajib makan ke? Tidak kan? Begitu. Dan orang yang warak-warak ni semua, dah makanan dalam rumah dia sendiri pun dia punya cermat, dia punya jaga. Tak tengok, tak menepati dia punya piawaian halal dan syubhah dan haramnya, dan tak menepati piawaian kewarakannya. Kasih haiwan makan aja, ataupun buang saja.
Buang. Ayam pun tak kasih makan. Sebab nanti kita makan ayam ni sama juga. Tak kasih makan, buang saja. Haiwan ternakan dia pun dikasih yang halal-halal belaka semuanya, ya. Dikasih yang halal-halal belaka. Jadi orang-orang begitu, ya, dia tak mau, dia nak apa? Nak pelihara diri dia tinggalkan. Tak nak sampai masuk dalam cemar. Kenapa? Bukan pasal aku. Bukan pasal makanan itu. Bukan pasal fulus itu, pasal Allah yang ada larangan. Pasal Allah yang aku akan hadiri depannya nanti. Pasal Allah yang ada soal. Pasal Allah dah berikan yang halal cukup banyak. Kenapa yang itu yang ragukan kau ambil? Begitu, ya. Allah di balik ini semua bukan pasal mengada-ngada tau. Yang ada orang mengada, anak tak sembarang makan. Tapi sembarang sikap. Itu nama sikap sembarang, ya. Itu namanya mengada-ngada, ya. Ini semua dasarnya semua bukan mengada-ngada, bukan dasarnya mengecilkan orang. Pakcik ini aku tak confident pun bukan. Dasarnya Allah. Orang sudah sampai di level ini tak ada lain kecuali dasarnya Allah yang menjadikan aku. Allah yang menciptakan aku. Allah yang akan hisab aku. Allah yang pandang aku. Allah yang aku takutkan. Allah. Sedikit pun bukan kerana diriku, sedikit pun bukan kerana makanan itu, sedikit pun sebab itu dia tak mau kisah. Kau kasih ke apa ke, kau capkan halal ke apa, aku tak payah pertikaikan kamu. Aku pun tak payah nak mendesakkan selera aku kata selera aku. Benda tu pun aku tak payah nak menghinakan dan mengutuknya. Simply, secara mudah, cari yang lain yang tidak meragukan dia. Kerana apa? Kerana Allah. Tak payah dia berkempen-kempen kawannya. Kita banyak dekat internet kan. Sekejap nanti orang bilang, kedai makan ini, restoran ini haram, ada mengandungi emulsifier, kod sekian apa semua begitu. Allah, aku baca pun tak tahu. Tak boleh, ya. Tak boleh. Kalau benda tu sebagaimana kita tak boleh menghalalkan benda haram, kita pun tak boleh suka-suka mengharamkan benda yang halal. Kalau dah ada pihak yang mengatakan halal dengan kajian dengan apa semua, hanya kau terjumpa nota-nota di mana paling tidak yang mengatakan restoran ini, fast food ini halal, paling tidak filenya macam mana tebalnya. Gini. Hanya dengan kau jumpa satu informasi saja kau bilang dia haram, paling tidak kau pun kena adakan file yang begini juga. Paling tidak. Jadi sama kaji. Kau dapat daripada mana nota, tahun bila punya, entah dah mansuh, entah daripada negeri. Kan banyak dia punya setengah-setengah fast food macam negeri punya kan. Kau jumpa, dia ada bahan ini. Rupanya, setengah-setengah fast food ada rendang. Kat negeri lain tak ada rendang. Setengah-setengah dekat negeri lain ada tanduri. Kat negeri kita tak ada tanduri. Begitu. Macam mana kau sangkanya semua sama? Kau jumpa saja, kau sebarkan sama kawan-kawan kau. Jangan makan ini, jangan makan ini. Tak boleh. Kau dah menghukum tanpa pengetahuan lah. Senang cakapnya, ya. Tak boleh. Jadi kita bilang tak payah kau pertikaikan benda itu. Tak payah kau pertikaikan orang yang mengatakan benda ini halal. Dan kau tak payah pun nak bilang aku high class, aku apa. Hanya kerana Allah, aku takut Allah. Larangan Allah. Larangan Allah yang aku takut terceroboh pada larangan-larangan Allah. Sedikit pun tidak ada kerana mengada-ngada ke, kerana merendahkan seseorang ke, semua tidak ada langsung. Ya, baik. Syubhah ialah setiap perkara yang masih dalam syak dan diragukan tentang halal dan haramnya, yang disebabkan oleh beberapa sebab yang bertentangan. Ada yang halal tetapi ada karinah yang menunjukkan ada kemungkinan masuk yang tak sini. Contoh, di setengah tempat kita pergi, ada cap halal. Memang kita tahu, kita selalu nampak pegawai-pegawai periksa tempat dia. Tapi pagi-pagi hari lepas subuh, pemilik kedai itu, kita tahu dia bukan beragama Islam. Tak tahu dia datang bawa tap flask tu yang besar-besar. Ini kita nampak lah. Kau tuan-tuan tak nampak. Kita nampak. Kalau kau tahu, tak ada. Aku tahu, aku sebelah rumah dia, aku yang tolong dia bancur dalam flask. Baguslah. Kalau kita tak tahu, dia masuk dalam flask, dia angkat. Kalau ringan tak apa tahu, mungkin dia nak isi benda yang dah masak kat situ. Sedangkan tempat itu kita sertu apa semua kan. Dia angkat benda dah masak. Di mana dia masak, apa dia masak, yang tak boleh terperiksa, tak tahu dah tersedia. Itu menimbulkan syak dalam hati kita. Itu syubhah tu. Itu syubhah. Kau nak katakan terus dia halal tapi ada bertentangan. Nak bilang kau tu dia haram, ada yang mengesahkan dia halal. Kau nak mengatakan dia halal, ada nampak benda yang aku tak dapat mengesahkan. Dan tak ada siapa boleh mengesahkan halal. Begitu. Ada there are loopholes. Clear loopholes.
ada lopong-lopongnya yang boleh memasuki benda haram di situ. Terus tak payah kau pertikai, tak payah kau terus periksa. Awak masak di mana, awak begitu, itu semua begitu ya. Adalah yang pihak bertanggungjawab yang menjaga dia. Kita elak. Kalau awak nak yakin sangat, awak telefonkanlah, awak cekkan. Untuk sementara itu awak terus elak. Itu begitu. As easy as that, as simple as that. Mungkin kalau awak tanya, dia boleh beri penjelasan. Oh, ini saya ada masak di sini, ni begini. Yang saya masak kat rumah saya tu pun ada pegawai cek ketika saya masak. Kau takkan kau nak pertikai kan? Cuma ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan yang bertentangan. Ada kemungkinan yang bertentangan di situ. Maka tak payahlah. Kerana Allah dah beri kita banyak sangat yang halal, maka janganlah yang ada sedikit keraguan pun kita nak masukkan. Jangan dia jadi darah daging tau. Jadi darah daging ya. Allah. Kalau ambil duit haram ya, jangan beli makanan, buat pergi kelab malam pun tak apa. Hei, dah duit haram, bawa untuk belanja haram. Duit halal pun kau untuk belanja haram tak boleh. Duit haram kau beli benda halal pun tak boleh. Dapat duit haram mungkin belanja haram. Dapat duit apa? Duit tak sah lah ya kita bilang ya. Duit apa-apa duit tak sah. Nak makan takut pula anak isteri. Nak bikin belanja kelab malam. Allah, haram atas haram pulanya. Begitu, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Kelab malam mahal tau, masuk kena bayar. Berapa sekarang kelab malam masuk? Berapa? Alhamdulillah, nasib baik dia tak tahu. Kalau tahu, macam mana kau tahu? Begitu ya. Kadang-kadang setakat ni tak pernah tanya orang jawab. Apa? Ada satu kita bilang bulan-bulan Ramadan punya kuliah tersebutlah malam. Kita bilang kalau kita tarawih tu setakat balik pukul 11 tu masih awal. Kelab malam pun belum tutup. Kelab malam tutup pukul berapa ya? Satu pakcik, pukul 2 ustaz. Mana awak tahu? Saya driver taksi. Okeylah ada. Begitu ya. Begitu ya. Mana awak tahu? Saya driver taksi. Dia bilang okeylah begitu ya. Setengah syubhat asalnya halal, kemudian datang suatu sebab yang meragukan mengenainya sehingga menimbulkan syak tentang penghalalannya. Begitu ya. Asalnya halal. Macam tadilah kita bilang, masakannya halal semua tu. Tapi kok dibawa oleh wang DA? Siapa wang DA? Dibawa oleh orang dia. Begitu ya, bukan orang kita. Begitu. Kan ada menimbulkan sesuatu. Kita sudah ada banyak ragu. Begitu ya. Maka dalam hal yang serupa ini dibolehkan berpegang kepada hukumnya yang asal, iaitu halal, akan tetapi bersifat wara' lah. Kita dah bilang ya, wara'. Kalau kau mempertikaikan, takut menjadi was-was. Tapi kalau kau wara', kau tak perlu nak mengatakan benda itu haram, tetapi kau meningkatkan pemilihanmu. Kau meningkatkan pemilihanmu sebagai apa? Aku nak pilih yang lain. Itu. Dia kena makan benda tu juga tak? Tak kena makan kan? Sudahlah. Begitu ya. Atau menjauhkan diri dari yang syubhat adalah sesuatu keutamaan yang terpenting. Takut ya. Takut sampai nakkan begitu sangat-sangat dia. Takut apa-apa semua tu ya. Tahan dia tak makan kecuali nak dapatkan yang betul-betul real punya halal, punya nilai. Habib Zain bin Smith tu sangat jaga orang kalau bawa dia. Yang Habib-Habib yang lain tu pun kalau kat rumah kita makan bismillah, alhamdulillah. Kalau dia nak makan tu kita legalah. Habib Zain bin Smith, semua orang, bukan setakat kita saja, semua orang dia kalau pergi nak kecil daging, dia bilang dia kasih, ada orang boleh kasih tu menu dia. Mesti daging sembelih hari ini. Tak mau simpan beku. Kalau kenapa beku? Beku pun sembelih juga kan. Kalau beku dah tersimpan di fridge. Kalau dah tersimpan di fridge, mungkin tertukar dengan yang disimpan yang sembelih di lain tempat. Kalau hari ini punya, dah tentu fresh hari ini punya. Di sini punya, tempatan punya. Begitu ya. Dia minta begitu. Kalau begitu, kalau tak ada, dia hanya makan sayur-sayur saja. Kita makan biskut-biskut saja. Tak makan. Begitu. Sangat jaga Habib Zain bin Smith. Kalau datang tempat kita, pastikan kita makan gitu, dia tak makan. Kita kalau kasih makan orang-orang yang soleh-soleh ni, dia suka nak makan. Kau beli kat kedai mana, dia suka nak makan, kau boleh pergi kedai tu lagi. Di Tarim ada satu kedai Abang Saleh, kita panggil Abang Saleh. Orang Arab sana lah, saya panggil kedai Abang Saleh. Kedai tu dekat dengan Jami' Tarim, kat lorong tepi tu.
jual nasi Arab lah. Sana tak ada nasi Melayu. Semua nasi Arab semua tu. Kedai nasi Arab semuanya memang nasi Arab. Sebab saya masak Arab Abang Saleh tu. Nanti saya suka beli dia ayam saja. Beli ayam saja, ayam mandi apa semua. Nanti kita kat rumah dia Habib Hussein Haddad. Habib Hussein tu wali Kalau kita kasih Habib Hussein makan, naklah Abu Zaki, aku minta bungkus sikit boleh? Dia bukan pasal dia perakus sangat nak minta bungkus. Dia nak tunjukkan confident dia tu. Belilah kat situ. Lepas tu kau jamulah pada habaib. Diorang makan, legalah hati kau. Kalau kau belikan satu kali satu tempat dia, aku hari senak, aku tak makan. Adalah tu maknanya dia tak minat nak makan. Begitu. Kau jangan beli dari kedai situ lagi. Dia tak bilang haram. Dia tak bilang ni haram, kau jangan beli kat kedai itu lagi. Dia tak ada bilang haram. Cuma adalah benda dia tu. Adalah benda itu. Setengah wali-wali kau tak tahu tau. Ini kita cerita wali-wali lah. Ini kita cerita ini. Jadi kita zahir ini bukan ilmu wali lah. Ini ilmu zahir Setengah wali-wali dia nak makan, haiwan tu kasih signal dengan dia tau. Jangan makan aku, sembelih aku tak sempurna. Jangan makan aku, ketika aku hidup dulu aku diberi makan benda yang tak elok. Ayam tu pun tak sudi dimakan oleh dia. Bukan tak sudi, tak sanggup dimakan oleh dia. Bersuara, tak nak makan. Syekh Abdullah Khumairi dakwah ke Siam. Kan kita tahu dia bukan Siam, dia Kedah. Merong Mahawangsa. Cerita sejarah. Dia jemput ke istana makan. Tuanku dah mula nak minat dia, dah mula nak minat ajaran Islam dia, dah mula menghormati dia. Maka jemput makan. Dia serve segala apa masakan dia, belum Islam lagi Dan ini pun Tok Syekh ni pun tak ada bilang ini patik boleh makan, ini patik tak boleh makan. Lagi dengan raja kan, jaga adab. Dia punya tawakal pada Allah Ta'ala kuat. Maka dia sentuh saja terus jadi katak, melompat keluar. Dia nak sentuh saja jadi ular, lari keluar. Kalang kabut tuankunya. Kenapa ni semua? Ampun tuanku, patik adalah beragama Islam. Dan Tuhan patik melarang patik makan haiwan-haiwan yang ini semua. Maka kerana patik dilarang oleh Tuhan kami, Tuhan patik, haiwan ini pun patuh kepada Tuhan patik itulah Tuhan haiwan ini. Maka haiwan ini pun patuh kepada Tuhannya, tak mau patik makan benda yang Tuhan kami melarang. Baik itu dia larikan diri. Jadi babi. Dia dulu punya idangan lah semur babi, ungkep katak, rendang penyu, agaknya lah zaman dulu Kalau lauk tu dah ada, dia kan lauk tradisional kan. Mungkin ada Masak apa tu? Sambal godok tikus. Na'udzubillah min zalik. Agaknya lah begitu begitu. Lari, tuanku tengok. Ni karamah besar. Segala satu perkara saja tuanku nak test pasal warak dia tu, tapi dia steady. Dia tak payah nak itu. Allah pelihara dia wali-walinya. Maka satu hari ini semua hadis Nabi nak makan daging mengatakan jangan makan, aku dah diracuni kan. Ada daging tu bersuara. Itu mukjizat Nabi, ini karamah wali-wali. Yang satu lagi, tuanku nak test dia punya kesaktian dia, betul-betul kan zaman dulu tengok kesaktian dia kan. Tengok ilmu dia, cakap dia semua logik. Satu nak tengok kesaktian dia. Lomba lari naik Gunung Jerai. Naik Gunung Jerai. Kalau orang sekarang tengok dia naik Gunung Jerai, dia orang keluarkan hangnya apa buat Gunung Jerai. Semua khurafat. Padahal raja dengan Tok Syekh tu buat naik Gunung Jerai. Lomba naik Gunung Jerai. Gunung Jerai tu playground tuanku tau. Dia dengan saktinya, dengan muscle, dengan kuat. Raja-raja zaman dulu semua kan. Cuma begitu. Tok Syekh dengan serban dia, dengan shawl dia semua lomba naik Gunung Jerai. Tuanku tahu tak ada siapa boleh menang dia. Sebab dia kalau naik Gunung Jerai selangkah, naik selangkah dah sampai. 2 langkah lah senang cakap kiranya satu langkah kanan, satu langkah kiri lah, dah sampai. Kegarisan sedia mula. Tuanku confident. Tok Syekh, tuanku patik dah sampai. Begitu Terus masuk Islam. Sebab itu kita nak ziarah tempat itu. Tempat di mana awal mula Allah pilih tempat itu sebagai raja besar masuk Islam, dan dengannya semua jajahan takluknya masuk Islam. Takkah kita syukur ke tempat itu? Tempat orang jual apa-apa antik-antik zaman dulu pun kau nak tengok. Tak ada apa semua mangkuk culture antik, periuk antik pun kau nak tengok. Ini bukan antik zaman dulu punya. Bukan mangkuknya, gunungnya tu ada cerita. Bukan sekat mangkuk antik pun orang minat antik kan gitu kan. Pergi Jongke Walk macam saya lah, suka tengok tu. Mangkuk pun kau tengok pun tak salah. Salah tak?
Tak salah. Tak salah. Ha? Ini bukan mangkuknya antik tau. Gunungnya tu lebih pada antik. Ada sejarah ceritanya. Kau baca Quran. Jalanlah ke muka bumi, tengok tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Memanglah Rasulullah bilang, kamu tidak dituntut untuk buat angkatan kecuali 3 buah masjid. Itu kena pergi. Yang lain tidak dilarang. Nabi sendiri ziarah sana, Nabi ziarah sini semua. Nah, Nabi pergi Mi'raj kan, pergi tempat Nabi Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi pergi tempat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina. Semuanya begitu ya. Nabi pergi ziarah makam Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi pergi ziarah makam Nabi Musa alaihi salam. Semua tu tidak ada larangan, bahkan ada iktibar, ada pelajarannya ya. Baik. Sampai terus yang teko. Monggo. Boleh teruskan boleh. Ada sahabat kita tolong repair sikit. Baik. Jadi dia terus menjauhkan, itu lebih selamat. Itu namanya warak ya. Warakkan pilihan dia, menghaluskan lagi pilihannya. Syubhah pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang banyak, yang satu dengan yang lain tidak sama ya. Tak sama. Paling tidak lah ya, kalau setengah-setengah syubhah zaman sekarang ini ya, yang ditakuti ya. Kalau dalam makan tadi kita sebutlah, ada cap halal, tak ada cap halal gitu ya. Kalau tentang dalam urus niaga ya, segala unspelled commission in the business contract ditakuti syubhah. Segala commission yang tidak tertera dalam perjanjian jual beli, sedangkan ada satu pihak yang dapat, tetapi dimakan daripada 2 pihak, dia tak tahu yang bahawa duit dia dimakan. Itu tak. Commission ya, unspelled commission. Contohlah, saya tak tahu niaga-niaga besar, kita tak tahu. Contoh, saya kerja tourist guide. Kita bawa orang semua kat tengah-tengah mana tak tahu ada kedai souvenir. Kan kadang-kadang gitu ya. Padahal kat pekan kan banyak kedai souvenir, ada jual kitchen lah, ada jual apa macam-macam lah, jual topi lah, jual apa, turis ya. Tak tahu kat tengah-tengah mana tu ada satu kedai souvenir. Ada kedai-kedai turis banyak semua. Turis guys bawa. Ataupun kedai makan. Kedai souvenir ke kedai makan. Banyak kedai lain kenapa dia bawa sini? Dia dapat makan free dan dia dapat commission. Berapa banyak itu commission? Dapat commission. Dia ambil daripada siapa? Atas kemurahan hati toki kedai ke? Pasal ada staff. Pasal ada customer. Jadi customer ni tak tahu dia digunakan untuk, namanya digunakan kan? Kehadiran dia, pembelian dia tu ada persennya untuk fulan ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu pembeliannya tu ada persennya. Tahu dia aku beli gini. Semua begitu ya. Tapi itu hak tokek lah. Dia nak kasih apa? Dia nak kasih berapa? Dari itu. Sebab kau tak kasih pilihan pada customer. Kau tak kasih pilihan pada dia punya turis tu. Kau tak bawa dia kedai lain. Maka dia dah lapor. Dia beli juga. Dia tak tahu yang dia kena bayar untuk kau punya poket juga. Begitu. Tu adalah commission yang tak dinyatakan dalam itu. Tu takut ya. Commission yang tak dinyatakan, tak tahu ambil commission. Baik. Cik Kasim, awak tolong belikan epok-epok 200 keping. Malam ini kita nak ada ceramah, dan kita nak siapkan untuk sedikit jamuan ringan lah. Epok-epok 200 keping. Baik. Cik Kasim beli epok-epok 200 keping untuk masjid, untuk surau. Dah dibayarkannya dia semua. Kemudian akak jual epok-epok. Kemudian Cik Kasim bilang, akak kasih saya ekstra 10 keping lah untuk saya punya family kat rumah. Dia bayar duit dia. Dia dapat 10, dia beli 200 dengan 10. Kemudian akak tu kasih 5 ekstra. Ni Cik Kasim, tak apalah, awak beli banyak, dapat 5 ekstra. 5 tu untuk siapa? Yang akak dia yang kasih, dia pasal dia beli banyak untuk siapa? Setakat dia beli 10 keping aja, akak tu nak kasih dia 5 tak? Pasal dia beli 200 dan 200 tu masjid punya. 5 keping tu dia tak boleh bawa balik. 5 keping dia tak boleh bawa balik, kena balikkan masjid. Sebab itu ada kelantaran masjid beli banyak, akak tu kasih epok-epok. Cik Samad tolong carikan kambing 4 ekor, kita mau bikin maulid. Cik Samad punya peranan seberapa? Wakil, AJK. Wakil tak bilang kau, Cik Samad kami nak beli kambing daripada awak. Itu lain. Ikrarnya, ijab kabulnya itu apa? Boleh kita jadi sebelah suara ya. Cik Samad ditugaskan cari kambing. Begitu sekali ya. Seekor kambing taruhlah 1,200. Dah 1,200. Kemudian kalau Cik Samad taruh harganya 1,200 tapi orang kambing kasih dia 1,150.
Tapi dalam riset 1200 itu dah memang tipu nyata, itu dah memang haram nyata. Ini dia beli kambing, kemudian bagi setiap ekor kambing, toki kambing kasih dia RM20. RM20. Selamat. Sikitlah. Duit penat awak. Apa ni? Tak apalah. Ini dari saya. Kami ikhlas nak beri. Tak boleh. Pasal kau ada deal business. Tak kau dapat kecuali kau tak dapat duit RM80 itu kecuali kerana kau belikan kambing untuk masjid. Maka segala itu adalah urus niaga masjid. Pasal pula kau dapat ekstra. Itu syubhah. Itu syubhah. Kita nak katakan haram terus pun, kita tak tahu kan niat orang macam mana kan. Tapi pokoknya itu bukan daripadamu. Dan pihak masjid tak tahu. Bawa balik, kasih tahu. Ini tadi saya beli ikan kambing 44 ekor. Harganya sekian-sekian. Tak tahu abang apa jual kambing tu kasih saya RM80 ini. Begitu ya. Saya sedahkan sama masjid. Begitu ya. Ke masjid bilang, sekarang kita semua sebelah suara, ini sebagai opah awak. Awak ambil lah. Boleh, baru clear. Kalau tidak, tak boleh clear. Senyap-senyap. Kena di situ ada senyap-senyap. Kenapa dia senyap-senyap? Pasal dia takut orang bilang, ini mana boleh, ini mana boleh. Benda kalau betul, orang tak akan cerita. Tadi kalau saya kambing tahu, dia kasih saya RM80. Tu. Kalau dia berani sebut, maknanya tak salah. Dia senyap-senyap pasal apa? Takut orang bilang, kok kau yang dapat? Kan begitu kan? Kok kau yang dapat? Pasal tu dia senyap-senyap. Senyap-senyap tu ada maknanya, ada cerita lah tu. Itu hati-hati. Tu syubhah tu. Semua tu unspelled commission in business contract. Begitu ya. Jadi kena hati-hati semua tu. Ini musim korban ni. Kami adakan perkhidmatan korban. Kami jual kambing korban. Sekian termasuk pengurusan sama sekali. Kena taruh. Kami ada perkhidmatan. Khidmat tu khidmat saja. Kau beli kambing, sembelihkan aja. Tapi apa pasal dia ni dapat duit, ini dapat duit. Hati-hati. Budak-budak sekolah di Madinah. Kita pergi pasar Tamar. Sekilo ajwa 70 rial. Bilang, tak apa makcik-makcik, kalau tak nak beli di sini pun boleh, nanti saya boleh tolong belikan. Dia nak bilang saya jual, tak nak. Kau bilang jual aja dah clear dah. Kau bilang jual, kau beli, kau nak jual berapa, suka hati kau. Dan kau punya. Saya boleh tolong belikan. Ikrarnya apa? Tolong belikan. Tak ada sebut, tak ada apakan, tolong belikan. Bolehlah makcik sekilo, makcik 2 kilo. Kalau kat kedai 70, kalau saya boleh tolong belikan 60. Tetapi dia beli sama dekat ladang kat Tamar 50. Dia dapat untung 10 lagi. Dan makcik tu tak tahu. Makcik tak tahu yang dia dapat commission. Makcik tak tahu yang dia ni dapat commission. Tak boleh. Itu semua disebut commission yang tak tahu tu. Kena hati-hati. Sebab tu kalau kita urus niaga ya, apa-apa jadi broker rumah, broker apa, dia taruh 1% daripada penjual, 1% daripada pembeli. Nyata semuanya tu. Jadi tak ada orang boleh claim belakang hari dia ni makan ke, dia ni tak makan ke, apa semua begitu ya. Satu syubhah. Kita tengok orang jualan obat. Kita bilang ni salah eja. Katanya kawan kita bilang dia bukan salah eja, memang sengaja dia menyalahkan eja. Obat darah tinggi, TINGGY. Obat sakit sembelit, SEMBLIT, kan SEMBELIT, sembelit kan, sembelit. Dia bilang ejanya begini. Dia bilang bukan. Ini biar apa tahu. Jadi kalau orang bilang, saya makan tak turun darah tinggi, aku tak makan darah tinggi, aku jual darah tinggi. Begitu ya. Ada gitu. Ada nak keliru di situ tu. Ada penipuan dalam niaga tu semua tu. Ada penipuan dalam niaga begitu. Jadi kalau apa orang bilang, saya makan kok makin sembelit. Aku tak jual obat sembelit, aku jual sembelit. Kau yang nak beli. Kau dah tahu, aku siapa bilang aku jual obat sembelit. Kan kita biasa baca gitu kan, gitu. Semua tu ada penipuan dalam perniagaan semua tu ya. Itu clear haram. Kalau ada niat tu nak ngelidurkan orang tu clear haram. Bukan subhah lagi. Kena hati-hati ya. Obat sembelit. Kan kita ni kan kepo kan, suka tengok ejaan orang semua kan ya. Kita tengok ini kok ejanya kok gini, SEMBELIT, sembelit. Bukan, sengaja dia nak samarkan di situ. Samalah orang jual kasut Adidas. Adidasnya dah D-nya yang kedua tu dikenal itu Adibas. Tapi kalau sekali kita pandang Adidas. Kau tak bohong, kau tengok ejaannya. Aku yang tak salah baca. Itu semua tu bukan syubhah. Itu semua tu ada samarkan barang dagang haram. Kalau dalam undang-undang boleh tak? Undang-undang tak ada, dia tak salah. Tapi Allah Ta'ala tahu hakikat kejujuran di situ. Dalam undang-undang people tak boleh charge dia. Dia jual barang ciplak.
Tak ada sepulang ciplak. Aku tak pakai nama kau pun. Aku pakai nama aku sendiri. Kau yang tak pandang ejaan betul-betul. Begitu ya. Begitu. Cuma hati-hati semua tu ya. Itu haram, clear cut. Tapi setengah orang pandang itu syubhah. Itu semua tu samar lah. Saya cakap tu ada samar di situ ya. Yang ada syubhah lebih pada haram. Yang ada syubhah tak lebih pada haram. Samar. Tapi itu semua tu namanya syubhah. Banyak tahu kita tengok kan orang menyajikan begitu kan. Begitu ya. Berlaku wara atau meninggalkan semua perkara-perkara yang syubhah adalah penting dan dituntut oleh agama, kecuali perkara-perkara yang ditimbulkan oleh perasaan was-was. Pergi rumah orang aja, pergi rumah kiai, anak tak sembarang makan, kau dah berdosa. Kau dah berdosa, kau dah syak wasangka pada kiai punya masakan semua gitu. Tu namanya was-was. Namanya was-was. Ada tak orang gitu? Masuk kalau makan kita kasi hidang semua, kecil hati kita makan. Kasi makan ayam ni. Tak boleh tu orang makan lah. Lepas makan saya cerita. Nampak gitu pula lagi itu ya, ada orang gitu ya. Ayam. Orang ayam ya. Tak boleh tu orang makan lah. Lepas makan saya cerita. Dia mendagri seolah-olah aku serve orang benda yang tak boleh dimakan. Dan orang lain nak makan tak nak begitu semua tu. Tak bagus tu macam. Anak tak makan ayam. Itu sudahlah, kau tak sentuh dia sudahlah. Ayam ni. Nanti orang nak makan, makanlah. Lepas makan saya cerita. Gitu. Tak bagus. Itu was-was. Itu namanya was-was ya. Yang tidak ada terlarang pun kita sudah sangat takut. Baik. Kita beza ya. Was-was dengan warak lain ya. Banyak orang sangka dia warak, tetapi dia was-was. Was-was tercela. Warak terpuji. Dan sangkaan-sangkaan yang batil. Itu was-was, sangkaan-sangkaan yang batil. Manalah tahu, waham namanya. Ragu-ragu, bukan syak. Hanya timbul sedikit saja, tapi engkau sudah begitu. Dan itu berdosa. Berdosa. Yang tidak berasas dan bersebab sama sekali. Asasnya apa? Tadi kita bilang, nampak, toki kedai, dia non-Muslim, diangkat daripada rumah dia. Betul tak? Sedangkan aku tahu kedai itu disyaratkan masak di kedai itu. Itu kan ada asasnya, ada dasarnya. Kalau aku komplain pun dia boleh kena. Cuma kita tak tersempat nak komplain, maka aku elakkan saja. Ada dasarnya, ada asasnya. Terus nak mengatakan yang dibawa dalam tab tu benda haram, boleh tak? Aku pun tak tahu apa yang dimasak dalam tab tu. Kita nak menuduhkan haram pun tak boleh. Tapi aku tahu ada dasarnya, dia tak boleh masak dari barang di rumah dia bawa datang situ. Sebab kedai itu dah disertu, dah disahkan semua. Itu begitu ya. Itu ada dasar, ada asasnya. Ada dasar, ada asasnya. Itu namanya warak. Itu namanya warak ya. Itu namanya warak. Dah ada dasar dan asasnya. Kita beli ayam, ada cap halal. Dasarnya dasar apa? Dah ada cap halalnya, saya yakin. Tetapi warak, ini aku yakin, yang ini aku lebih yakin. Macam yang barang yang tak tu ada ragu, yang ni ada cap halal, aku yakin dia halal, tetapi aku nak yang lebih yakin, yang tak boleh tercelah sedikit sekalipun. Kenapa? Disembelih di parit sekian oleh Pak Haji sekian. Kedai ini kalau jual mesti dapat pembekal itu sikit, sebab tu ayam dia mahal sikit umpamanya ya. Aku tahu tu kan ya. Aku merendahkan ayam dalam paket yang halal ke? Tidak. Tetapi aku lebih meninggikan pilihan aku. Aku tidak mengatakan dia haram, aku tidak meragukan dia, tetapi aku ada yang lebih yakin daripada yang dia punya. Itu namanya warak ya. Itu namanya warak ya. Bukan kita merendahkan dia. Tak ada dasar, tak ada asas, tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Senang tau kita kalau tengok begitu orang-orang alim datang rumah kita, kita hidangkan dia sudi makan, kita tengok atau kita perhatikan. Dia sudi makan, alhamdulillah, maknanya baiklah tu. Maknanya baik. Mereka tidak sembarang. Mereka sangat pegang kulu washrabu wala tusrifu. Mereka sangat pegang halalan tayyiba. Mereka sangat timbang falyanzur ayyuha azka ta'aman. Itu mereka sangat pegang. Tapi kalau mereka datang rumah kita, mereka sudi makan, alhamdulillah. Bermakna pilihan aku ni mereka
perkenan. Kalau mereka tak makan, kita bimbang juga apa salah apa. Sebab orang ni kan penilaian dia lain macam. Kalau tak makan pasal anak gawat lah, tu lain cerita lah. Anak gawat lah. Teman anak darah tinggi. Fahamnya ya, anak darah tinggi, anak tak makan ini. Tu lain cerita lah ya. Kalau dia tak makan itu, takut. Kita kalau undang orang-orang alim-alim kat rumah, dia takut. Kan kadang rumah kita tamu-tamu datang, habis-habis. Dia tak nak sentuh, tak nak sentuh. Tak nak sentuh, tak nak sentuh. Begitu. Contohnya kita bilang tadi, Habib Ali bin Ja'far lah. Makanan daripada setengah-setengah tempat tak nak makan. Apalagi yang sembelihan-sembelihannya. Ini dah beku, dah berapa hari. Halal tak? Halal. Walaupun sembelih di tempat kita tapi dah beku. Kalau dah beku bermakna simpan di peti ais. Peti ais ada kemungkinan tercampur dengan yang dah disembelih kat tempat lain punya pun masuk situ juga. Itu yang dia tak nak. Dia tak nak ada kemungkinan. Ini jam sembelih, itu jam taruh atas meja, itu jam jual, itu jam beli, itu jam masak. Confirm. Kan clear kan? Tak ada mungkin tercelah, tak ada mungkin tercampur kan? Begitu ya. Baik. Dia bukan hanya nak yang sembelih oleh tempatan tau, nak sembelih hari ini. Bermakna tak nak singgah fridge pun. Kalau singgah fridge, ada kemungkinan tercampur. Ini frozen punya, ni tak frozen punya. Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. Dan dia tak bilang haram. Cuma ada kemungkinan tercampur. Dia tak nak, ini sembelih kat parit sekian. Tapi semalam punya pun dia tak nak. Sebab dah masuk fridge saja, dah masuk, di frozen kan, kemungkinan tercampur. Tapi kalau yang fresh hari ni punya, ada kemungkinan tak? Tak kemungkinan. Itu ya. Ayam dah kejong gitu. Tak nak makan Nabi Ali. Biskut pun tak nak makan, buah-buahan pun tak nak makan. Muamalat tempat inti, muamalat negeri inti tak betul. Betul dia tak nak makan. Tegak-tegak dia bilang. Orang yang bawa tu tengok aja, ambil dia tak makan. Orang lain dia serve. Kalau pada dia haram, dia takkan serve orang. Tapi maknanya boleh, tapi pilihan dia. Orang lain dia serve, tapi inti orang makan. Itu orang makan. Dia makan bubur dia je. Bubur lambuk dia tu. Bubur putih tu aja. Kan bubur aja ambil alih. Dah kemudian lah. Dulu dia makan juga ya. Makan bubur saja. Misalnya jika ada orang berkata, harta kekayaan dunia ini penuh dengan perkara syubhah dan tidak bersih. Tidak satu pun yang boleh dikatakan sepi dari muamalah fasidah, iaitu pertukaran tangan yang tidak sah, dan sunyi dari tangan-tangan yang menganiaya. Oleh itu maka aku ingin menolaknya sama sekali. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tidak ada dasar. Kenapa? Yang halal masih banyak lagi. Yang halal masih banyak lagi. Yang clear masih banyak lagi. Kau tak boleh pukul ratakan semua. Baik. Ataupun aku hanya akan mengambil sekadar keperluan saja. Tidak lebih dari itu. Pandangan serupa ini timbul dari was-was dan melampau batas. Satu negeri sampai tak nak semua begitu-begitu. Tak mau. Ya? Tak mau. Ya? Pandangan serupa itu timbul dari was-was dan melampau batas. Nabi SAW pernah mengingatkan tentang bahaya pelampauan dalam sabdanya berikut. Halakal mutanatti'un qalaha salasan. Artinya binasalah para pelampau, binasalah para pelampau, binasalah para pelampau. 3 kali Nabi sebut. Kita bilang ngada-ngada istilahnya. Anak tak makan. Konon-konon tak nak dapat dosa makan. Kau dah dapat dosa mengecilkan hati tuan rumah. Kau dapat dosa menuduh dia kasih benda yang tak halal. Ada orang betul ngada-ngada kata, anak tak makan, anak tak sembarang makan. Dia makna aku kasih kau ni benda sembarang. Aku kasih kau tu benda sembarang. Tak baik itu macam ya. Tak baik itu macam. Jadi aku kasih kau benda sembarang. Nampak asam kau punya warak tak ada dasar. Tak ada warak, tak ada dasar semua gitu ya. Anak tak makan benda sembarang. Tak bagus, kecil hati kita. Kau tak nak makan sudah. Apa? Tak apa, anak tak sihat. Anak jamah sikit lah nasi-nasinya saja. Umpamanya begitu ya. Anak tak gitu. Sudah, kau coverkan. Tak perlu nak mengecilkan hati orang, menunjukkan aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Jadi kita ni semua ni makanan yang kenapa? Kadang-kadang kalau gitu kita bilang, tuan-tuan semua jangan makan. Sebab fulan ni tak nak makan. Jadi kita pun sama-sama nak jaga agama macam dia. Maaf, saya dah terbeli barang yang tak elok dimakan rupanya. Terus tak angkat balik. Kerana begitu tak bagus nanti jadi dalam majlis jadi perkara begitu kan.
Ana tak nak makan. Itu orang makanlah. Ana, oh dia tak makan. Ana makan tak sembarangan. Okey, tuan-tuan minta maaf jangan makan. Sebab kita pun tak makan barang sembarangan. Minta maaf begitu ya. Sebab kita kena tengok tuan ini. Kalau dia punya pilihan begitu, itulah pilihan kita. Kita tarik balik semua. Minta maaf saya dah serve itu benda yang tak layak dia kasih makan. Begitu ya. Alhamdulillah. Jangan sampai aku buat begitu. Begitu ya. Setakat dia belum sampai buat begitu ya. Kalau yang ngada-ngada sangat, aku tarik balik. Setakat dia belum pernah lah. Belum pernah ya. Kadang begitu, nanti kan tak bagus ya. Tapi maksud cakapan kau gitu. Jadi aku serve makanan yang meragukan kau. Kan tak bagus. Pula kasi orang lain makan pula. Tak apa, itu orang makan. Itu orang makan. Oh, nanti golongan. Sekarang senang. Nama tu golongan kayangan. Sekarang itu bukan golongan kayangan, golongan bayangan. Jadi dia terbayang-bayang macam dia tu high class. Allah, janganlah ikut contoh orang-orang alim. Kalau dia makan bismillah, dia makan. Yang paling alim Rasulullah pernah diberi keju oleh satu kabilah sana, bukan Islam, dan dia masyhur. Dan keju asalnya buatnya apa? Daripada susu, ditepuk jadi keju. Masyhur orang sana kalau buat keju ditaruh sikit usus haiwan, dicelupkan sikit begitu. Tapi Rasulullah hukum zahir keju bahannya begini. Rasulullah tak siasat. Ini bukan pasal Rasulullah rakus sangat nak makan, mengajarkan hukum biar kita yang hidup zaman sekarang ni senang. Begitu. Rasulullah bismillah, Rasulullah makan. Rasulullah tak ada, dan Rasulullah tak tahu. Kalau sahabat tahu takkan dia tak tahu. Gabilah tu kalau buat cara keju ni macam kita tahulah. Oh, kalau pisang salai kampung ini mesti begini caranya, pakai pisang sekian. Kalau pisang salai kampung ini mesti pisang sekian. Kan ada begitu kan? Begitu. Jadi orang tahu kalau pada kabilah ini kejunya mesti begini. Sure. Tapi zahirnya Rasulullah tak nak menghukum tanpa bukti. Rasulullah bismillah, Rasulullah makan. Itu pengajaran bagi kita. Ya. Jaga, dan Rasulullah paling jaga daripada syubhat. Dan Rasulullah paling tidak was-was. Dan Rasulullah paling warak. Dan Rasulullah paling alim sekali. Dan Rasulullah paling tinggi kerohaniannya sekali. Sebab tu ya. Itu namanya, perkara itu namanya siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim tu dunia dan akhirat. Akhirat tu jembatan yang lurus itu, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tak boleh lintas di jalan lurus kecuali kat dunia kau lurus. Terlampau ceroboh sangat, segalanya kau makan. Tak boleh. Terlampau ngada-ngada sangat, anak tak makan. Anak itu pun tak boleh. Masuk dalam mengada-ngada. Masuk dalam mengecilkan hati orang. Masuk dalam menuduh tanpa asas, tanpa dasar. Semua tu tak boleh ya. Betul-betul lurus. Tengok orang salih ya. Betul-betul lurus sekali begitu ya. Allah. Es krim tu, es krim. Es krim kan buatan negeri orang putih. Macam brand ada ke? Semua ke? Ada tak? Nanti dulu mana tabnya anak nak baca dulu. Begitu kita serve begitu dia makan. Begitu serve begitu dia makan. Dah pasal apa? Itu jangan berkawan kecuali orang-orang yang baik. Nabi bilang jangan makan makanan orang kecuali orang bertakwa. Jangan makan makanan kau kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa dia tak akan sakitkan hati kau. Dan kau makan orang bertakwa, kebarannya kau dah tanggungkanlah segala pemilihannya, segala tengok ingredient dia, segala tengok emulsifier tak emulsifiernya, semua kau dah tanggungkan dia sekali. Senang. Lepas itu kalau kau berkawan dengan jinggaro kemudian nak tanggungkan dia, memang kau yang silap. Kalau berkawan dengan orang yang baik-baik, kau tanggungkan bahawa pilihan dia baik-baiklah bendanya ya. Lepas tu jangan makan, jangan bergaul. Kadang-kadang kawan kita apa suruh kau kawan dengan orang begini, itu kau punya salah. Yang daripada first place berkawan dengan orang gini pun tak elok. Apalagi ada bertunggu tangga dekat rumah dia pun tak elok. Begitu ya. Senang agama Islam ni sebetulnya ya. Dia hasta nak mengelakkan syubhah pun jangan sampai was-was. Jangan sampai menyusahkan diri, jangan sampai menyakitkan orang. Jangan sampai menyakitkan orang dia. Contohnya kita bilang alim-alim mengat kita, kiai-kiai datang rumah kita makan tak? Makan. Kita hidang makan lagi, tambah lagi sambil guyon lagi kalau makan. Allah, senangnya hati kita. Dan orang-orang ceroboh tak? Tak ceroboh, orang sangat jaga ya. Kiai-kiai semua, habib-habib semua tu. Allah, tu akhlak mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi segala-galanya dia tak sembarang dia begitu. Tapi mereka sangat berjaga. Itu namanya dalam batas. Itu namanya dalam batas ya, dalam batas. Contoh-contoh was-was ada banyak. Semuanya berasas atas syak dan ragu semata-mata. Syak 50%.
Waham setakat 25% saja. Manalah tahu. Ni daripada yang sembelih tu pakcik ini dia tu. Mana sekali tu hari tu pakcik tu mata rabun, dia tak sembelih kat tengkuk, dia sembelih kat pinggang ke umpamanya lah ya. Tu waham. Boleh jadi apa? Boleh betul tak? Boleh betul tak? Betul kau tak betul. Begitu ya. Itu namanya waham, tak ada berasas, tak ada dasar, tak ada berasas. Manalah tahu, mana tahu aku pukul kau hari ini. Begitu ya. Mana tahu. Mana tak tahu, tak tahulah. Itu namanya waham, ha? Ragu semata-mata. Ragu tu lah waham. Syak tu 50%, ya. Begitu ya. Kadang benda yang kita syak dia tak boleh makan. Dah itu dia syak, dia ajak orang lain semua syak. Dia ajak orang lain semuanya syak belaka. Dia syak tak bagus, syok bagus. Syok lah buat ni lah, syok bagus. Syok tu rindu. Rindu. Dan tidak ada sesuatu pun yang berkait dengan sebab-sebab yang tertentu. Setakat teka saja, cuba saja, sebut saja. Jangan ya. Waktu ini saya bilang ya, dulu sebelum saya belajar tekun dengan Habib Abdillah, belajar jugalah, tapi tak betul-betul belajar tekun. Saya bilang, nanti aku dah belajar dengan ustaz, banyaklah aku punya do's and don'ts. Tak boleh. Kali rupanya banyak yang boleh. Malu aku. Demaknya dulu aku ngada-ngada, orang tanya, ni tak boleh, ini tak boleh, kan banyak yang boleh, aku yang jahil rupanya. Sebab itu kita boleh tengok ulama-ulama, dia boleh menjalani kehidupan very Islamic tapi very relax, tak stringent macam kita. Dia relax semuanya, dia relax. Boleh guyon dengan kita, boleh ajak singgah makan, boleh apa semua. Ceroboh tak? Tak ceroboh. Kau tengok dia selagi selagan tak? Tidak. Tapi relax pasal dia tahu hukum. Main boleh, bismillah. Begitu ya. Pasal dia tahu hukum. Saya ingatkan dulu begitu tahu, rupanya salah aku. Aku ingatkan aku yang cermat, rupanya aku yang dengan orang tak tahu hormat. Begitu ya. Jadi itu hukum kita ya. Sebab itu kita contoh siapa? Alim ulama kita lah. Contoh alim ulama kita. Jangan banyak cakap. Ya. Baik. Derian tu saja. Orang Arab tak pernah ada negeri dia tak ada derian tau. Tak ada negeri dia tak ada derian. Tapi berketurunan-keturunan dia orang kalau datang tanah Melayu pada suka musim derian. Dia doyan buah derian. Sampai kalau bawa oleh-oleh, kau jangan bawa balik oleh kain-kain lah. Sini kain-kain banyak dari Indonesia sudah masuk. Sarung Indonesia. Kalau bilang kain sarung Indonesia, kau bawakan durian, lempuk. Lempuk. Dulu Habib Omar tak pernah lupa durian. Memang Habib Abdul Qadir bin Ahmad paling doyan ni. Kalau guru aku doyan, dia doyan. Asal Habib Omar doyan, yang lain-lain pun semua jadi doyan. Tak ada yang mengatakan aku tak doyan. Aku tak nak. Padahal orang kalau durian, kalau orang tak doyan, bau pun tak suka tau. Jamah sikit pun tidak. Pasal ditanggungan guru aku makan, aku tak boleh tidak. Walau pada aku muak ke apa kan yang ada orang kan. Tapi guru aku makan, pasti benda tu baik. Makan. Diorang makan kalau kasih durian. Cuma kalau diorang datang, kita belikan durian, yang kasih makan malam. Nanti dia makan banyak, besok kuliah subuh tak boleh. Alah, perut aku sakit lah. Dia tak biasa makan begitu ya. Nanti kita ketawa, kita alamak aku dah silap. Datang kasih makan pagi tak apa. Jadi lepas itu dia dah nak balik tu suka hati dia lah. Itu pasal begitu ya. Pokoknya yang kita dah cerita di sini, dia tidak cerewet tak tentu pasal. Makan tak ceroboh. Tak ceroboh tapi tak cerewet. Itulah namanya ya. Ceroboh, syubhat. Cerewet, was-was. Begitu ya. Pertengahan, clear, halal, selamat. Allah, dia pun dapat makan enak, dia pun dapat benda yang lazat, tuan rumah pun happy, tidak ada dosa pun sedikit pun. Begitu ya. Itu namanya clear. Mana ada tau yang ada orang kita makan dia. Anak tak sembarang makan, jangan marah ya. Alamak, aku dah marah ni. Aku dah marah. Begitu ya. Bual punya bual, cakap punya cakap. Tak tahu berapa hari di umur kita lagi. Tak tahu berapa hari boleh baca kitab lagi. Tak tahu berapa hari kita boleh cerita-cerita yang kita punya pengalaman sekian semua. Setakat apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah baca. Kalau sampai tak ada umur, dalam tempoh terdekat, mudah-mudahanlah dapat manfaat, jadikan kenangan manis untuk diturunkan pula pada generasi yang berikutnya. Pasti penghujungnya akan sampai. Anytime. Kita dah tua pulanya. Yang muda-muda sihat pun boleh mati. Kalau rasa sebelum mati rasa macam boleh bergerak ni.
Masa tak petang ni tak mati rasa. Kalau orang mati kan dah layu kan. Tengah cergas pun boleh serta-merta boleh longlai. Begitu ya. Demikian pula tidak harus bagi seorang manusia mengatakan, oh memang tidak ada suatu barang pun yang halal di dunia kini. Orang ini membuat hujah untuk meninggalkan warak dan memelihara diri dari yang haram. Maka kata-kata seperti itu adalah bahaya besar. Betul ya. Pernah sebuah orang daripada salah sebuah negeri di Asia Barat. Dulu di bawah komunis. Berapa puluh tahun. Lepas tu merdeka. Kemudian datang ke tempat kita, dia heran. Negeri kau bagus ya. Singapura dia tengok ya. Umat Islam hanya berapa peratus. Tapi kau ada kedai jual ayam goreng tepung yang halal 100%. Sebab kalau dia tak halal, kita tak makan. Kenapa dia halal? Sebab dia tak halal, kita tak makan. Iya. Dan dia nak untung walau satu orang pun ekstra, maka tak susah dia cari yang pembekal yang halal. Ada kedai jual roti bertangkuk yang halal. Negeri kami susah tau. Orangnya ceroboh. Cakap ginilah. Negeri kita ni bukan 100% Muslim. How to get 100% halal food? Jadi kalau makan kalau umpamanya lah makan roti bertangkup, rotinya halal, dagingnya could be tak halal. Sebab apa? Dah cukup bagus lah. Kalau roti tak halal, daging tak halal, lagi teruk. Ada juga masih ada yang halal. Itu alasannya. Sebab ni Imam Haddad dah cakap. Jadi kalau umpamanya lah beli ayam goreng tepung, taruhlah ayamnya halal tapi tepungnya tak halal. Pun tak kisah. Sebab apa? Mana nak dapat 100% halal? Kita bukan 100% Muslim. Negeri kita. Dan bukan 100% pembekalnya semua Muslim. Mana kita boleh paksa dia? Kan lakum dinukum waliyadin. Kita tak boleh paksa dia. Kita pun janganlah makan makanan dia. Makan. Jadi tak gitu. Dia tengok dia tak datang tanah Melayu kita ni, dia heran. Dia tengok kita non-Muslimnya banyak juga. Kalau Malaysia lagi, Singapura lagi banyak kan ya. Tetapi kok boleh ada restoran roti bertangkuk halal, restoran roti keping belauk halal, restoran ayam goreng tepung halal. Heran dia. Aku masuk tak payah takut. Datang nanti Masjid Sultan, dia tanya, aku nak tanya makan. Kalau ke depan Masjid Sultan ni kau tak payah cap halal. Semua kau tengok, semua tu Victory, Zam-Zam semua tu kau boleh makan. Nasi Padang semua kau tengok, orang Islam punya kau boleh makan. Melayu semua gitu. Dia tak tahu beza antara Melayu tak Melayu, dia tak tahu beza ya. Nak kau tengok. Kemudian tak payah cap halal kerana memang Muslim punya. Yang non-Muslim punya, selamat kalau kau pergi yang fast food yang besar-besar punya. Ayam goreng tepung. Begitu ya. Umpamanya. Ayam goreng tepung Wak Juki. Umpamanya ya. Boleh makan. Begitu ya. Roti bertangkup Wak Enal. Umpamanya. Pun boleh makan. Kerana apa? Itu ada cap halal yang terpelihara. Heran aku negeri kau. Dia bilang heran. Kat Malaysia lagi macam-macam lagi kau boleh dapat lagi di sana. Padahal non-Muslimnya banyak ya. Kok boleh gitu? Dia tak fikir halal, kita tak makan. Negeri aku susah. Orang semua kalau gitu semua bilang alasannya itulah. Kita bukan 100% Muslim. Macam mana dapat 100% halal food? Maka 50% pun 50% dah di bedalnya juga. Allah. Negeri mereka tak. Sebab tu syukur kita negeri kita ya. Dijajah lagi lama pada orang mereka. Ratusan tahun ya. Macam-macam pengaruh ada. Macam-macam pasar raya ada. Tapi kita tak makan. Tak beli. Ada banyak pasar raya kita dengan pasar raya yang 100% halal. Ada jual benda-benda itu juga semua kan. Kita beli tak? Tak beli. Nama nak masuk pun tidak. Syukur Alhamdulillah. Dan kita pertahankan, Allah pertahankan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita baca ya. Apa yang disebut Imam Al-Ghazali berkata, memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal itu telah nyata dan haram juga telah nyata. Itu yang dah clear, halal haram haram. Kenapa yang haram pun kau nak ceroboh jadikan halal? Itu namanya tidak warak. Dan kenapa pula yang halal kau pula nak bilang haram? Itu namanya was-was. Pasal apa orang boleh timbul gini? Pasal tak belajar. Jadi dia kadang-kadang terlampau mengada-ngada sangat. Kadang ceroboh sangat ataupun mengada-ngada sangat. Belajar selamat. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.